Bukan gemuruh buat dua panelis kita, Datuk Sri Siti dan juga mengalukan kehadiran Datuk K juga dalam Dewan yang mulia ini. Boleh. Ya. Okey, baiklah, semua boleh ambil tempat masing-masing. Sila penuhkan, boleh penuhkan ruang-ruang yang ada, kerusi yang ada, silakan. Lukas boleh usher tetamu-tetamu jemputan kita untuk duduk di tempat yang disediakan. Nafas kuat. Huh? Okay, alright. Shall we? Baiklah, kita mulakan pagi ini dengan kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, permudahkanlah segala urusan majlis ini keseluruhannya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, beliau adalah seorang penyanyi, pelakon, penulis lagu, penerbit rakaman, pengacara televisyen, ahli perniagaan dan penghibur nombor 1 tanah air. Siapa yang tak kenal dengan nama besar tanah air ini? Yang berbahagia Datuk Seri Siti Nurhaliza Tarudin. Majlis juga meraihkan kehadiran turut sama Datuk Seri Khalid bin Muhammad Jiwa atau panggilan manja Datuk K ke majlis ini. Satu bukan gemuruh lagi buat beliau. Berpegang kepada prinsip hidup iaitu mementingkan keseimbangan fizikal dan spiritual, juga menjaga hubungan silaturahim yang baik dengan semua orang. Lelaki yang diiktiraf Nona Men's Corporate Award di acara Nona Superhero Award. Kita ada superhero di sini bersama dengan kita, bersama Lembaga Zakat Selangor ketika ini, dan sudah pastinya satu gandingan panel yang sangat kuat untuk membincangkan tentang topik yang menarik yang akan dibawakan sebentar sahaja lagi. Silakan yang berbahagia Datuk Kamarudin Meranun, pengerusi AirAsia dan CEO The Tune Group. Satu tepukan gemuruh. Dia lupa cakap penggubah lagu. Oh ya, penggubah lagu. Kemudian yang berusaha Puan Badariah Abdul Jalil, ahli lembaga pemegang amanah Lembaga Zakat Selangor. Yang berusaha Encik Mat Sabirin Muhammad Sabini, CEO Lembaga Zakat Selangor. Seterusnya yang berusaha Encik Muhammad Fikri Naim bin Harun, Ketua Division Ketiban, merangkap moderator kita pada hari ini. Seterusnya Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di dalam Dewan yang mulia ini, dan tidak dilupa yang mengikuti siaran ini secara live. Terima kasih atas ruang masa dan sokongan yang diberikan. Terlebih dahulu, pihak majlis mengucapkan selamat datang buat semua dalam program yang diberi nama Biz Jihad. Nama ini dipilih antara lainnya menyentuh soal bisnes dan bagaimana pandangan jihad para usahawan yang berjaya menempa nama di negara kita. Bersesuaian dengan laungan dan panggilan jihad, rentetan isu kekejaman bangsa Yahudi terhadap umat Islam di Palestin, kita sama-sama bersolidariti dan berdoa agar Allah Ta'ala kurniakan kebaikan buat kita semua, tanda kita cakna dengan isu yang berlaku. Moga diangkat doa-doa kita, Allah menang dan pulangkan bumi Palestin kepada mereka yang berhak.
Seterusnya, bagi meneruskan majlis, eloklah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan sebentar lagi bagi memohon keberkatan dan dipermudahkan segala urusan kita bersama. Untuk itu dipersilakan Yang Berusaha Ustaz Masrul bin Muhammad Rasid dari Division Dakwah dan Syariah untuk memimpin bacaan doa. Silakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله العظيم الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. Tiada Tuhan selain Allah yang maha agung lagi maha lembut. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan pemilik arasy yang agung. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi serta arasy yang agung. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami menzahirkan rasa syukur kepadamu kerana menyatukan hati kami untuk berkumpul pada pagi ini. Limpahkanlah rahmatmu dalam program Biz Jihad ini agar segala perbincangan, perkongsian mahupun bimbingan membuahkan hasil yang terbaik dan bermanfaat. Seterusnya Engkau redai serta berkati. Kurniakanlah kepada kami kekuatan dan ketenangan jiwa, keikhlasan, kesihatan anggota dan kecergasan minda agar kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing untuk menyempurnakan tanggungjawab yang berat ini dalam menyebarluaskan dakwah sehingga tercetusnya kesedaran melaksanakan perintah ibadah zakat ini. Sedikit bagi yang berkemampuan, besar artinya buat golongan yang memerlukan. Ya Qahhar, Ya Jabbar, kami menadah tangan memohon kepadamu agar panel jemputan pada pagi ini yang berbahagia Datuk Kamarudin bin Meranun sentiasa diberi kesihatan yang baik dan berpanjangan, dipermudahkan segala urusan, dimurah serta diluaskan rezekinya. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah, Engkau kurniakanlah jua kekuatan, kesihatan yang baik, perlindungan dan keselamatan kepada tetamu jemputan yang berbahagia Datuk Seri Siti Nurhaliza binti Tarudin dan Datuk Seri Muhammad Khalid bin Jiwa. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Allah, dengan ihsan-Mu jua kami memohon agar seluruh jemputan yang hadir pagi ini sentiasa dilimpahi rahmat-Mu, dipayungi redha-Mu dan sentiasa bahagia dengan barakah-Mu. Ya Dzal Jalali wal Ikram, bagi menghadapi cabaran, karenah dan mahnah, terutama dalam situasi perkembangan global dan ekonomi pada hari ini, kami merayu agar segala perancangan dan aktiviti berada di landasan yang dirancang serta terlaksana dengan 1000 kebaikan dan dihindarkan daripada sebarang keburukan. Ya Fa'alul Lima Yurid, Ya Allah, Engkaulah pemilik kesejahteraan dan daripada Engkaulah asas kesejahteraan. Kepadamu pula kembali akan kesejahteraan. Maka hidupkanlah kami dengan kesejahteraan dan masukkanlah kami ke dalam syurga negeri kesejahteraan. Maha mulia Engkau, Ya Allah, yang memiliki kebahagiaan dan kemuliaan. Permudah dan lancarkanlah perjalanan program kami ini.
Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqin, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab, wa ya mujriyas sahab, wa ya hazimal ahzab, ihzimhum wansurna alaihim, ihzimhum wansurna alaihim, ihzimhum wansurna alaihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, objektif utama program ini adalah sebagai inspirasi kepada usahawan di luar sana untuk sama-sama terus berzakat di Lembaga Zakat Selangor. Dan alhamdulillah kita bertuah kerana mendapat persetujuan dari dua nama besar tanah air ini untuk bersama-sama dengan kita semua di dalam majlis yang seadanya ini. Kedua panel telah pun berada di atas pentas dan tanpa melengah saya serahkan mic ini kepada moderator yang sudah. Silakan tuan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini di atas pentas kecil ini, saya Fikri Harun dari Zakat Selangor bersama dua sosok dan jiwa-jiwa besar yang tak asing lagi bagi kita. Sahabat saya, Saudara Fazli, baru perkenalkan 1% daripada profil mereka. Seorang di sebelah kiri saya, tokoh perniagaan yang hebat, sehebat jenama-jenama yang dimilikinya. Dan seorang lagi di sebelah kanan saya, seorang biduanita negara yang namanya sendiri adalah sebuah jenama yang tersohor. Jadi kita datangkan hari ini bersama kita, seorangnya dikenali kerana perniagaan-perniagaannya. Selamat datang Datuk Kamarudin Maranon. Dan seorang lagi dikenali perniagaan-perniagaannya kerana namanya sendiri. Selamat datang Datuk Sri Siti Nurhaliza. Alhamdulillah. Selamat datang semua yang berada di sini ke sesi perkongsian kita pada pagi ini. Sesi yang kita namakan BIS Jihad. Business, Zakat dan Jihad. Untuk pengetahuan Datuk dan Datuk Seri, berada di hadapan kita hari ini adalah para muzaki di Lembaga Zakat Selangor yang terdiri daripada lebih kurang 50 syarikat yang bersama kita hari ini dalam 90 orang. Mereka ini adalah mereka yang sama seperti Datuk dan Datuk Seri, sentiasa bersama Zakat Selangor selama ini dalam menyantuni hampir 65,000 buah keluarga asnaf fakir dan miskin di Selangor. Untuk pengetahuan semua, program BIS Jihad ini merupakan salah satu program yang berada di bawah inisiatif Muzaki Circle. Ya. Kita sesama-sama muzaki, selalunya program-program yang kami adakan menghubungkan muzaki dan asnaf. Kali ini kami cuba mengadakan program yang menghubungkan muzaki bersama muzaki. Kita ada beberapa kategori muzaki mengikut tangga bayarannya. Jadi hari ini kita harapkan muzaki-muzaki yang kita kumpulkan daripada kategori bronze, silver dan gold boleh menerima manfaat daripada perkongsian pengalaman dan pengetahuan daripada muzaki-muzaki kategori diamond dan juga gold yang berada bersama saya pada hari ini dan saling menginspirasi dan juga membina jaringan di antara sesama kita. InsyaAllah. Jadi hari ini saya harap Datuk dan Datuk Seri boleh bersama kami untuk berkongsi dan menginspirasi semua muzaki yang berada di hadapan kita hari ini. Kita santai pandai saja Datuk dan Datuk Seri. Ya. Santai-santai tapi memandaikan. Ya. Kita harap perkongsian ini begitu. Saya suka untuk mulakan dengan Datuk Kamarudin dulu. Datuk, pada tahun 2020, Datuk disenaraikan dalam Malaysia's 50 Richest Net Worth oleh majalah Forbes. Tapi bukan itu kita nak sembangkan bukan kekayaan Datuk itulah berapa juta apa semua, tidak. Kita nak bawa Datuk imbau sikit ke zaman awal Datuk start berniaga dulu Datuk. Apa antara agaknya cabaran ataupun rintangan yang Datuk dah hadapi waktu tu yang membolehkan Datuk berada di tahap Datuk hari ini yang mungkin Datuk boleh share kepada kita semua yang berada
dalam Dewan hari ini? Cabaran dan halangan yang Datuk hadapi mula-mula Datuk nak mula bisnes dulu. Tak bisnes yang mana satu yang cerita ni. It can be Asia, it can be Tune Group or Kalau earlier than that. Tune Group pun di establishkan kerana Asia sebab dia jadi holding company untuk kami mengambil alih Asia daripada DRB Highcom. Okay. Jadi Tune Group kita incorporate a month before kita ambil Asia lah. Jadi kalau ikut cabaran dia, cabaran Asia lah kan. Jadi cabaran Asia dia macam-macam cabaran. Sebelum ambil ada cabaran, lepas ambil pun ada cabaran. Until sekarang pun ada cabaran. Sebab COVID kan, lepas COVID tak ada pesawat boleh terbang. Jadi sekarang ni baru nak mulakan balik perniagaan tu kan. So cabaran ni daripada mula sampai sekarang, sampai bila-bila pun kita tetap akan ada cabaran. Kalau satu cabaran Datuk yang paling besar waktu mula-mula nak start dulu. Cabaran yang paling besar lepas kita sign agreement tu 8 bulan September 2001. 3 hari lepas tu kapal terbang tu terbang bantai 2 Twin Tower dekat New York dengan Pentagon. Okey. Jadi masa lepas sign tu saya pun pergi dengan keluarga ke Langkawi untuk bercuti lah dah lepas sign kan. Alhamdulillah lah rasa okey dah nak beli airline kan. Tiba-tiba dapat news dalam CNN kata kapal terbang hentam bangunan di New York. Jadi harga insurans untuk pesawat naik meningkat 10 kali. Lepas tu dia introduce war risk macam tu kan. Jadi model yang kita buat tu tak boleh pakai. Jadi kena rombak balik. Jadi dalam pada 3 bulan sebelum kita ambil alih tu cabaran yang paling getir lah. Sebab orang semua nak keluar daripada airline, kita nak masuk ke airline di mana sewaan kapal terbang dan perniagaan kapal terbang ni satu bisnes yang mencabar lah. Oleh kerana keadaan tu. Itu cabaran. Mula masuk je dah dicabar. Okey. So kita dengar dah cabaran Datuk time tu waktu tengah dunia tidak memihak kepada airline punya industri, tapi Datuk terjun ke dalam industri waktu tu. Dan alhamdulillah bila terjun tu Datuk berjaya keluar dengan satu jenama low cost. Alhamdulillah. Tapi ada lagi cabaran. Airline. Ya, itu pasti tu Tapi kita mula dengan tu dulu Datuk. Tak apa. Okey, kita beralih kepada Datuk Sri Siti. Kita tahu Datuk Sri Siti kalau tak silap saya menang lebih daripada 300 buah anugerah dan telah disenaraikan dalam top 100 most awarded musicians of all time oleh The Artist Museum. So itu itu kejayaan Datuk Sri. Yang kita nak dengar sama soalannya dengan Datuk Kamarudin, apa antara cabaran ataupun halangan ataupun rintangan yang awal-awal Datuk Siti hadapi waktu mula-mula nak membina jenama sebesar Siti Nurhaliza tu sekarang? Okay, terima kasih Muslim Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Macam ngantuk je. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Tu dia saya nak dengar. Okay, pertama sekali terima kasih kepada Pusat Zakat Selangor kerana menjemput saya pada hari ini. Dan ia satu perkongsian yang saya makna. Saya percaya ramai lagi yang lebih layak tapi Alhamdulillah saya dipilih untuk berkongsi pengalaman. Okay. Dan menjawab pada soalan yang pertama tu bagi saya, okay. Saya mengambil apa orang kata perkataan ataupun jargon kata lah untuk mengekalkan jenama, membina jenama tu bukan mudah tapi nak mengekalkan tu memang sangat susah. Okay. Dan cabaran saya untuk mengekalkan jenama Siti Nurhaliza pada mula-mula adalah tanggapan orang. Sebab saya ni bukan apa kata produk yang macam kalau saya jual produk Simplicity tu senang. Kita yang tentukan macam mana bentuk, cara dan sebagainya. Ini adalah diri saya sendiri. Personal brand. Personal brand dan saya yang carry jenama saya. Dari awal untuk memperkenalkan Siti Nurhaliza tu, ya memang saya menang dalam pertandingan bintang HMI ketika tu dan mulalah saya dikenali. Tapi selain daripada tu banyak cabaran. Ada orang cakap, mula-mula tu orang cakap alah daripada kampung lah ya. Macam dulu saya pegang prinsip yang saya
tak nak bergambar dengan lelaki kalau tak ada perkara yang nak diceritakan. Contoh macam saya tak ada kolaborasi, saja-saja nak ambil gambar ke, sebab dulu memang dah jadi kebiasaan kan bila artis tu dikening-keningkan ambil gambar. Jadi cabaran dia memang tanggapan dan andaian orang ketiga itu pada saya. So tak nak ambil gambar dengan lelaki, pergi balik kampung lah apa semua tu. Itu saya dapat adalah dari pandangan orang, fitnah dan sebagainya. Tapi bagi saya untuk menjadi seorang yang berjaya memang kena hadapi cabaran. Kalau tak ada cabaran, kita tak akan menjadi orang yang tabah, sabar dan sentiasa kena positif dalam hidup. Jadi itu cabaran itu juga yang menjadikan jenama Siti Nurhaliza tu eksklusif dan dia terhindar daripada orang kata gosip-gosip yang negatif, yang liar. Sebab pendekatan yang Datuk pilih itulah. Gosip tu tak datang juga. Sebab bila kita menjadi selebriti, orang yang terkenal, kita jejakkan kaki dalam industri hiburan, nak tak nak kita memang membenarkan atau kira satu kita bagi lesen untuk orang bercakap tentang kita. Sama ada yang baik ataupun yang buruk. Sama ada kita buat ataupun yang tidak. Jadi saya daripada awal, bila masa tu saya masih pelajar lagi, dan masa yang sama saya masuk dalam bidang seni, saya dah bersedia untuk hadapi dari segi kata, komen. Tapi nasib baik masa tu tak ada media sosial tau. Tak seteruk sekarang. Jadi berhadapan dengan itulah saya kata cabaran yang utama yang mula-mula. Tapi selepas tu bila saya dah membuktikan dari segi kerja saya, dari segi penghasilan album, konsert dan sebagainya, dia akan datang sendiri. Kadang-kadang kita kena berusaha keras sikit lah untuk mengekalkan jenama yang baik. Okey, terima kasih Datuk. So kalau Datuk Kamarudin tadi dengan cabaran yang memerlukan keputusan perniagaan dibuat pada ketika itu, tapi Datuk Sri Siti pula lebih kepada cabaran yang keputusan tu perlu dibuat untuk personal dan juga career Datuk Sri Siti sendiri. So itu antara cabaran yang kita dah dengar. Untuk berhadapan dengan cabaran ni Datuk, kami pasti Datuk mesti ada juga sumber inspirasi yang membuatkan Datuk sentiasa bersemangat, Datuk sentiasa tak patah hati, sentiasa kental untuk terus melangkah. So kalau boleh Datuk share sikit siapa sebenarnya sumber inspirasi? Jangan kata Tan Sri Tony pula. Tak, bila kita cerita pasal sumber inspirasi tu, dia tak semesti seseorang. Betul. Jadi dia mungkin kumpulan orang. Betul. Tapi kalau kita nak concludekan satu sumber inspirasi adalah Rasulullah SAW. Tak ada lagi sumber inspirasi yang paling boleh kita kita idolize. Sebab dia perfect man. So kalau semua sumber inspirasi, sebab I suka baca biography. So I baca daripada Rommel, Desert dia panggil Desert General tu yang daripada perang Jerman dulu. Daripada Peter Lynch in terms of investment. Lepas tu you ada Lee Iacocca, macam dia menguruskan Chrysler. Masa Chrysler kan masa saya student kat US. So banyak you baca sejarah hidup. Jadi you boleh tengok macam mana they build company. And dalam buku tu takkan cerita pasal keburukan dia. Semua kebaikan. Betul. Dan dalam kebaikan mungkin dia letaklah selitkan satu experience yang mencabar sebagai menunjukkan dia pun manusia biasa kan. Tapi in all that yang kita boleh baca sirah Rasulullah SAW, he's a perfect man. Setiap benda. Jadi, secara keseluruhannya memang. Secara keseluruhan. Jadi salah satu rumusan yang saya boleh share, kongsi adalah Rasulullah SAW ada orang yang paling busy dalam dunia ni. Dengan wahyu, terima wahyu, dengan dakwah dia. Tapi dia masih ada masa untuk keluarga dia. Bermain dengan isteri dia, bermain dengan cucu dia dan sini kan. Jadi kita kat dunia ni tak boleh cakap, alamak tak ada masa. Dengan nak uruskan perniagaan ke, dengan nak uruskan keluarga kan. Jadi there's no such thing as tak ada masa. Itu yang saya dapat rumuskan daripada yang you kalau nak idolize Rasulullah SAW. Orang yang berjaya dan the perfect man, jadi you tak ada silapan dia. Dan dia yang sesibuk itu pun ada masa untuk semuanya. Jadi kita patut ambil iktibar itu. Jadi kita tak boleh sekali-sekala, aku sibuk lah, tak ada masa, tak ada, no such thing. So you can still do whatever you want if you can still find the time. And you will find the time insyaAllah.
InsyaAllah. Alhamdulillah Datuk. Saya percaya kita dalam Dewan ni kebanyakannya juga mengidolakan Datuk in term of business. So kalaulah boleh saya sebut selain Rasulullah, kalaulah boleh ada satu nama yang Datuk rasakan kami mengidolakan Datuk, tapi mungkin satu nama yang Datuk bukanlah kata mengidolakan, tapi mungkin Datuk kagum dengan dia punya perjalanan bisnes dia ataupun mungkin dengan kepimpinan dia dalam perniagaan. Mungkin satu nama yang selain Rasulullah, yang sama ada di luar negara ataupun dalam negara, ataupun mungkin satu jenama ataupun syarikat yang Datuk mungkin rasa Datuk looking forward to make Asia menjadi satu jenama sebesar syarikat ataupun jenama tersebut. Okey, kalau dipaksa untuk bagi satu nama jugalah kan. Ni macam paksaan lah kan. Sebab tak boleh fikir sekarang kan. Let me see. Anda duress lah. Lepas tu dia bagi limited time. Fikir juga satu nama ni. Kalau Datuk perlukan masa, saya boleh tinggalkan Datuk dulu. Sementara tu, saya pergi ke Datuk Sri Siti dulu. Cuba tanya dia. Sama juga. Betul, sebab Datuk dah bagi jawapan yang selamat untuk Datuk Sri Siti. Sebab tu saya tak nak Datuk jawapan Rasulullah. Kita tahu Rasulullah, kita sanjung dia adalah idola dalam semua sudut. Tapi sebab tu saya cuba spesifikkan Datuk dalam bisnes punya part saja. Yang lebih atas daripada Datuk yang Datuk rasa Datuk kagum. Okey, kita sementara Datuk fikirkan jawapannya, kita ke Datuk Sri pula. Macam mana dengan Datuk Sri? Adakah Datuk K orangnya? Saya boleh katakan ya juga. Okey. Kan kita ni sebagai isteri dan saya bukanlah lahir ataupun background saya tidak ada kelulusan yang khusus dalam perniagaan. Tapi kalau bidang nyanyian tu memang saya boleh katakan idola saya adalah ibu saya sendiri. Sebab ibu saya Puan Hajasti Salma ni memang mempunyai suara yang sangat merdu. Cuma tinggal lagi dia tak jadi artis. Menyanyi di kampung je. Ya, dan datuk saya pula seorang pemain violin di kampung. Memang boleh dikatakan keluarga Bakcik ni terkenal lah di Kuala Lipis Pahang sebagai keluarga seni yang sangat aktif di sekitar Kuala Lipis, di Pahang, dan sering juga buat majlis-majlis dan membantu banyak kebajikan-kebajikan di Kuala Lipis dengan caranya tersendirilah, dengan muzik dan sebagainya. So memang ibu saya yang sering saya lihat masa saya kecil-kecil, tengok dia menonton dia membuat persembahan di atas pentas kan. Dan nyanyian dia tu memang saya inspirasikan sangat. So dia ada kelebihan yang tidak ada pada orang lain saya tengok. Dan selain pada tu penyanyi lama yang saya kagum, Allahyarham Datuk Sharifah Aini ya juga. Kemudian penyanyi lama Datuk Yusni Hamid ya. Okey, dan Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Okey, saya inspirasikan dari segi semangat dia, kesungguhan dia macam membawa nama negara dan juga visi dalam mereka berada dalam industri seni tanah air itu juga. Dan tak dilupakan Allahyarham Tan Sri P.Ramlee lah. Itu idola semua orang. Cakap je siapa Allahyarham Tan Sri P.Ramlee, kita boleh lihat dia insan yang sangat istimewa. Kan? Dan dalam perniagaan macam saya katakan tadi, suami saya lah. Sebab apa? Dia lah pimpin saya. Saya ni ada keinginan, ada cita-cita, ada juga semangat, tapi nak menjadikan dalam dikata perniagaan tu saya tidak ada background yang tinggi. Ya, memandangkan saya habis sekolah, saya terus sambung dengan kerjaya sebagai anak seni. Walaupun ada offer untuk saya sambung belajar, saya rasa Allah dah tentukan rezeki saya dalam bidang nyanyian. Dan dengan nyanyian juga saya boleh bantu keluarga dan ramai orang. Ya. Dan bila berkahwin dengan suami saya, Datuk Sri Khalid, dia merealisasikan apa yang saya nak buat. Contoh saya memang suka bidang kecantikan, saya suka dengan kosmetik, makeup dan sebagainya. Di suami saya menjadikan ia satu kenyataan dan alhamdulillah saya bersyukur. Dan sampai saat ini kita dah hampir 15 tahun ya produk saya, bisnes saya dalam industri kecantikan ni. Semuanya berkat kesabaran, tunjuk ajar
dan juga semangat yang ada dalam suami saya, dan saya juga belajar banyak perkara lah tentang menjadi usahawan wanita yang berjaya. Alhamdulillah, terima kasih. So citizenness dalam ni okey dengan jawapan Dato' Siti. Saya percaya ramai citizenness dalam ni. Termasuk saya punya bos, Cik Fadil, CEO. Dia daripada tadi tersenyum saya tengok. So okey. Datuk, jangan ingat Datuk boleh skip Okay. Datuk Sri Siti dah sebut. Datuk jumpa. Sri Siti dah sebut emaknya, pakciknya, Datuk Sharifah Aini, Yusni Hamid, Datuk Sudirman, Tan Sri P. Ramli. Itu semua dalam dunia muzik. Tapi dalam dunia bisnes, satu nama je disebut. Okay, Datuk K, itu saja. So Datuk. Dalam bisnes pun susah nak cakap nama lah. Tapi sebab masa tengah fikir-fikir ni siapa jadi ada few names lah yang I admire or you respect dia punya ni, macam Elon Musk. Okay. Sebab kegigihan dia. Okay. Orang cakap macam mana pula dia punya ni tak boleh elektrika, tak boleh tapi until today sekarang look where Tesla is. Bermakna dia passionate about dia punya business. Okay. Orang lain tak percaya tapi dia masih percaya. And then banyak lagi macam kat sini Teh Hong Piao. Dia clerk dulu. Tapi today Public Bank is one of the biggest bank kat Malaysia. Okay. Dia tak dapat lesen kat Malaysia, kat Singapore tak benar kan dia cari kat sini. Masa saya jumpa dia cerita kes saya dulu kan. So how he built Public Bank. Public Bank masa zaman crisis monitor kat sini kan, Public Bank tak ada bad debt. Dia tak ada bad loan portfolio. Jadi you admire how dia punya disiplin, dia punya fokus, dia punya passion. Ni dari segi bisnes lah. Okay. Cukup Datuk. Okay. Terima kasih. So kita dah dengar pertama tadi saya tanya berkenaan dengan cabaran. Kedua saya tanya berkenaan dengan inspirasi. So sekarang ni next kita nak tanya dalam hidup ni kita ada turun naik, ada pasang surut. Sekejap kita ditiup angin sepoi-sepoi bahasa, sekejap lagi kita dilambung oleh ombak yang besar. So pengalaman Datuk Sri Siti sendiri, apakah antara keputusan ataupun titik boleh kata titik penting ataupun titik perubahan, turning points dalam perjalanan Datuk yang ke arah membina empayar Siti Nurhaliza itu sendiri? Ada tak waktu-waktu yang Datuk perlu membuat satu keputusan besar yang itu mengubah terus contoh plan Datuk asalnya macam ni, tiba-tiba berlaku satu peristiwa yang mengubah Datuk punya, buat keputusan yang mengubah perjalanan asal Datuk tu. So sehingga ke hari ni, ada tak ketika yang macam tu? Baik, saya ni kena cerita dalam dua kategori lah kan? Ya. Nyanyian dan juga bisnes. Ya. So untuk kerjaya nyanyian saya, apa turning point saya? Saya rasa lebih kepada saya nak bagi kehidupan yang lebih baik kepada keluarga saya. Okay. Sebab kalau macam saya kata, family saya memang menyanyi daripada dulu, zaman dulu-dulu dah. Tapi di kampung saja. Dan apabila saya mengikuti pertandingan, dan itu adalah keputusan besar yang dibuat oleh saya dan juga keluarga. Tapi itu sebenarnya kalau ikutkan cerita last minute, betul saya nak masuk Bintang HMI itu. Dan hari yang terakhir penutup bagi audition tu, saya rasa kalau saya tak masuk Bintang HMI itu, mungkin orang tak kenal saya Siti Nurhaliza. Okay. Dan saya melihat bahawa saya nak perbaiki kehidupan keluarga saya. Saya nak buktikan bahawa kalau dulu orang cakap menyanyi ni orang pandang zerong kan? Okey, betul. Nak seni ni apalah, tak boleh orang kata apa, tak boleh kekal bina empire lah, tak boleh menyanyi ni adalah nanti sampai waktu dia akan berhenti juga duduklah kat dapur kan dan sebagainya. Tapi bila waktu tu saya melihat bila rezeki saya semakin baik, semakin bagus, dan saya juga dan juga keluarga dibantu oleh syarikat rakaman lah, kita ada plan untuk tahun-tahun 10 tahun mendatang kan. Dan saya pun dalam diri saya masa tu kata nak menyanyi pun bukan sebab
seronok-seronok. Saya betul-betul nak serius, nak ada konsert tersendiri dan nak membawa nama negara ke luar negara. Dan kerana itu saya nak tunjukkan bahawa muzik dan juga nyanyian saya ni sebenarnya boleh memberi sesuatu yang lebih daripada apa yang orang fikirkan sekadar menyanyi saja. Saya boleh pergi ke luar negara, bawa nama negara, saya boleh pergi untuk misi kemanusiaan, saya boleh bantu orang lain dan saya boleh buat lebih banyak lagi hal-hal yang saya rasa mungkin orang ingat menyanyi sekadar di atas pentas saja. Okay. So lebih pada tu. Dan Alhamdulillah hari ini saya gembira sebab saya dah capai banyak yang saya dah target dari segi kerjaya, kehidupan saya untuk bantu masyarakat semula. Sekarang ini saya lebih kepada memberi semula kepada masyarakat. Kerana selama ni mereka membantu saya dalam industri. Jadi sekarang adalah waktu untuk saya bagi semula kepada mereka yang telah support saya selama ni. Okay. Dan dalam bidang perniagaan, turning point saya adalah sampai dia berbalik semula lah. Sampai bila saya nak menyanyi? Sampai masa saya akan berhenti juga kan? Dan sampai masanya saya fikir saya perlu buat sesuatu untuk masa depan saya dan sebab itulah ditubuhkan Siti Nurhaliza Simplicity dan sekarang ni kita dah Siti DK Holdings ya. Siti DK tu semua fahamlah, Siti DK, Siti Nurhaliza dan Datuk K. Untuk untuk masa depan dan saya rasa lebih kepada empire perniagaan saya untuk saya teruskan bila anak-anak saya besar nanti. Saya harap mereka boleh mewarisi pula perniagaan ni untuk masa yang akan datang. Okay. So mulanya tadi Datuk Seri Siti punya turning point tu memikirkan nak menyenangkan keluarga. So saya boleh kata turning point Datuk Siti waktu tu bintang HMI. Betul. So kalau tak masuk tu tak mungkin Datuk berada di tempat sekarang. So dan Datuk nak masuk bintang HMI pun sebab Datuk tahu your advantage adalah suara Datuk dan Datuk pandai menyanyi yang diwarisi daripada mak, daripada pakcik. So maknanya kita memilih kita punya perjalanan hidup berdasarkan apa yang kita minat dan apa yang kekuatan yang ada pada kita, kelebihan yang ada pada kita. Itu yang apa yang Datuk Seri Siti buat pada ketika itu. Dan next kalau saya simpulkan untuk moving forward, masa depan Datuk dan keluarga Datuk pula. Kalau tadi macam Datuk keluarga mak, ayah apa semua, yang ni Datuk dan keluarga anak-anak dan semua. So kebetulan pula dijodohkan dengan Datuk K dan ada kelebihan dari sudut perniagaan di situ, maka Datuk memilih untuk buat bisnes untuk kelangsungan masa depan keluarga seterusnya. Okey, berbalik kepada Datuk Kamarudin pula. Tanya-tanya je lah. Datuk. Ya. Kita cakap pasal di lambung ombak tadi. Datuk daripada Asia, Tune, Big Pay, Santan pun terlibat Datuk kan? Teleport, Ikhlas pun di luar sana. So maknanya saya percaya dah banyak ketika yang Datuk berhadapan dalam situasi yang Datuk perlu buat keputusan-keputusan yang mungkin tak popular, tapi keputusan tu mungkin juga akan menukar hala tuju syarikat, tapi ke arah yang Datuk harapkan mungkin akan jadi lebih baik, tapi mungkin ada juga yang gagal. So kalau boleh Datuk sharekan mungkin ketika-ketika yang paling crucial yang Datuk perlu buat keputusan untuk mengubah hala tuju tu ke arah lebih baik, mungkin waktu COVID yang lepas, macam mana AirAsia survive. Sebab AirAsia antara penyumbang zakat melalui saluran potongan gaji yang tinggi. Saya sendiri waktu tu belum ketua division kutipan lagi, saya hanya menjaga saluran majikan iaitu potongan gaji. Saya boleh lihat awal-awal COVID tu daripada katakan AirAsia menyumbang lebih kurang 60 ke 70 ribu sebulan daripada potongan gaji kaki tangan dia, tiba-tiba drop hampir kosong bila COVID, bila PKP berlaku. So kita boleh nampak kita boleh nampak impact dia macam mana COVID tu mengesankan kaki tangan dan AirAsia sendiri. Mungkin Datuk ada perkara nak share kan waktu sukar tu Datuk? Apa yang Datuk dah ubah? Sumbang macam mana gaji pun tak dapat. Ya betul. Tak. Tapi I suppose kalau you fikir pasal masa COVID dan COVID affect semua orang. Tapi I rasa airline is the worst hit lah, because sebab memang tak boleh terbang pun.
border close. So, jadi maknanya pesawat kena bayar. Parking pun MAB charge. Jadi pekerja pun kita maintain at least the basic yang you need to run that company, so you still maintain. Jadi pengeluaran tapi tak ada income. Jadi kita tak boleh duduk, I mean suppose any business pun kalau affected you cannot sit still kan, sebab life has to go on. Pekerja masih perlu mendapat pembayaran. Business itself kena sustain and all that. Jadi kita pivot. Tapi to be fair, kita pun dah dalam perancangan nak digitalize AirAsia ni. So bila COVID terjadi, kita total swing daripada the normal airline jadi pivot kepada digitalization. Kita buat logistic digitalization, kita buat online macam grocery you boleh beli. So through online, kita buat all the services dari online dan sebagainya lah. Jadi dengan adanya COVID, jadi kita ambil benda sesuatu tu, you tak boleh ambil the bad part. Semua yang terjadi yang not according to your plan also offers you opportunity. Okay. So you you cannot just sit still. You kena tengok, okay, look at the situation. Dalam kesusahan tu, apa dia yang akan offer the opportunity. So to us, one of it is digitalization. Sebab orang tak boleh keluar rumah, tak boleh ni kan. Jadi kalau kita boleh cari bisnes yang boleh digitalkan dia. And then lepas tu you dah dapat bisnes tu, so macam mana kita nak masukkan dia orang ke dekat engine yang you develop, digital engine tu kan. Okay. Jadi itu kita offer AirAsia Ride pula supaya orang tak nak beli tiket nak pergi tiap hari. Jadi bila dia nak terbang, nak pergi holiday, baru dia tengok kan. Tapi bila ada AirAsia Ride, orang perlu rides every day. Kan? Jadi dia akan masuk booking tu. Bila ada booking engine you dia masuk, jadi dia akan tengok offering untuk holiday ke. Dari segi situlah you start developing. Okay. So in whatever you do, you just cannot stand still. Because benda ni move. Everything move. And you have to be ahead of the curve. So you can know what's the next one. So rather than be a follower, be the leader. Okay. You start the innovation. Alright. So innovation is important lah. So itu yang mengubah daripada AirAsia. Kalau dulu kita tengok website dia, sekarang dia dah jadi super apps tu kan. Macam-macam kita boleh buat dekat AirAsia, termasuk integrasi yang latest dengan PayPay. Ya, dulu kita kata AirAsia ni an airline. But today I'm just saying that AirAsia is actually a lifestyle who happens to own an airline. Okay. Sebab there's more to it than just an airline. Okay. Itu keputusan yang Datuk kira berjaya dan Datuk puas hatilah dengan keputusan kita buat ke arah digital. Ada tak keputusan yang Datuk rasa waktu tu tepat tapi end up dia tak berapa berjaya, dia gagal mungkin ataupun ada. Kalau Datuk boleh share sikit ke? Ni Formula 1. Okay. Bola QPR. Okay. Tepat sebab kita we need instrument to expand nama kita. Kan? Jadi kita enter into Formula 1. Maybe timing not right lah. Kita went into two most expensive games ya. Okay. Ni dan kan sebab Formula 1 kan you spend, kalau duit Malaysia billion lah kan. You pay we spend about 250 million pound per season. Sebab dua engine tu kan dengan pelanggan, yang untung si pendek tu lah yang organize the Formula 1. Yang kereta semua rugi kan. Melainkan you Red Bull kan sebab you jual ni. Satu lagi bola. Bila kita masuk bola, kita promote mula dulu Manchester United. Okay. Even before kita terbang ke UK. Kita dah masuk invest dekat Manchester United, kita sponsor, referee kita sponsor. Kadang-kadang orang pelik. Kata, apa you pergi sponsor UK? You don't even fly to Europe. But there is a reason behind that. Sebab kita bila nak masuk airline ni, kalau terbang satu-satu tu minimum about 40 million pound. I mean 40 million US. So kalau you nak beli banyak, tak ada bank kat Malaysia boleh finance you. Sebab kita ada single customer limit. Okay. So, depending how big the bank, dia bagi dia exposure kat you banyak ni je. Jadi kalau you total up semua bank kat Malaysia pun memang tak mampu untuk finance you maybe more than 20 aircraft, 30 aircraft. Okay. So you kena seek financing elsewhere. Alright. Siapa yang kenal AirAsia? Yeah. Tapi bila you promote yourself internationally, all these international bank tengok, oh, you're the one at the Old Trafford tu keliling tu. So people recognize your brand.
So people don't realize the importance of brand building. So you tengok apa dia bagi sponsor tu, macam kita sponsor referee. Why sponsor referee? Because football ni all over the world. Kat China. You imagine kalau kita nak sponsor kat China, tapi semua tengok bola. Kita dulu nak bagi red card tu, tulis AirAsia. Sekarang you dah kena suspend red card, fly on AirAsia. Tapi tak dibenarkan, English Premier League tak dibenarkan. Tapi orang tengok. Jadi bila orang tengok tu, kita dapat free publicity lah. So everything you do, you kena relate back, you know, how money spent, money revenue. Okay. So kita buat ni tak ada simply just ni, ada reason behind it lah. So but you kena pivot because challenges will be there. So unless you find ways to overcome the challenge, and there's no such thing as failure. You try. Tak boleh, you cuba lagi. Tak boleh, cuba lagi. That's why I say it is important. You must be passionate in what you're doing. Ya, saya nak tanya soalan tu kat Datuk lepas ni, tapi Datuk dah ulas sikit. Oh ya ke? Oh, ya. Okay. Mana I ada foresight. So itu I boleh predict what you ever. Okay, itu pun soalan saya seterusnya. Oh, ada Tapi juga? Ada Oh, juga. Okay. Datuk sebut tadi Datuk boleh foresight. So saya terus tanya Datuk lah. Okay, untuk buat keputusan-keputusan yang Datuk sebut tadi tu, ada yang gagal, ada yang berjaya. Saya minta sikit je. 3 at least kualiti kepimpinan ataupun leadership quality yang Datuk rasa perlu ada untuk buat keputusan-keputusan tadi, termasuklah kalau Datuk nak kata ada foresight ke, boleh predict ke, itulah 3 kualiti kepimpinan. 3 kualiti untuk kepimpinan. Yeah. Well, you can say integrity, humility, dan so satu lagi banyak agak soalannya ni Satu lagi. Passion. Okay. Saya tak nak buang masa, saya tanya Datuk Siti terus. 3 Datuk. Mungkin Datuk boleh tengok dekat, kalau in term of business, mungkin Datuk boleh tengok how your idola arrange business, handle business dia. So apa kualiti yang ada dekat idola Datuk, dan Datuk sendiri menguruskan career seni Datuk. So apa Datuk rasa perlu ada untuk kita mengurus sama ada diri sendiri, personal brand ataupun business? Okay. Berat soalan tu. Tapi dari segi bidang seni, saya rasa kalau 3 kualiti perlu ada adalah kesabaran tu kena tinggi lah. Okay. Jadi anak seni, kesabaran memang saya rasa nombor satu. Kedua, kena rasa selalu ingin belajar. Okay. Dan yang ketiga, kena ingat balik asal lah. Asal usul kena ada. Sebab dalam industri seni ni kita mudah hanyut kalau kita tak ada jati diri yang kuat. Ya, kata hiburan kan, macam-macam kita didedahkan dalam dunia seni ni kan. Hiburan, nyanyian, konsert, sebagainya. Kalau kita tak cukup jati diri dan Cik Saiful kita ada. Okay. Haji Saiful Yazan. Ya. Selamat datang Haji. Selamat datang Tuan Haji. Okay. Sahabat baik suami saya juga. Ya. Kenalan kita. Nanti saya sentuh bab tu, bab Haji juga tu. Okay. Itu 3 untuk sebagai anak seni. Betul. Terima kasih. Kena selalu ingat balik jati diri sebab apa? Kalau kita tahu kita datang daripada mana, asal daripada mana, kita tak akan mudah lupa diri. Okay. Dan dalam bidang perniagaan ni, saya rasa apa yang ada pada karakter suami saya ni, dia seorang yang tegas. Saya dah agak. Saya baru nak sebut tadi. Seorang yang tegas, seorang yang selalu pandang ke depan. Apa saja keputusan, dia akan lihat pro and cons dia. Dia akan evaluate juga apa yang perlu dan tidak, dan juga kesungguhan kot. Kesungguhan. Ya. Okey, terima kasih. So ada yang sempat catat? Kalau tak sempat saya boleh wrap up balik daripada Datuk Kamarudin. Integrity, humility rendah diri, dan passion, kesungguhan lah. Sama dengan yang Datuk Siti sebut tadi, dari segi ciri-ciri kualiti kepimpinan Datuk K adalah tegas, dan dia sentiasa memandang ke hadapan, meneliti risiko-risiko yang mungkin ada, dan juga kesungguhannya. Datuk Siti sendiri adalah berkenaan dengan kesabaran. Kesabaran dan berkenaan dengan ingat asal usul, dan juga yang satu lagi adalah
sentiasa ingin belajar. Sentiasa ingin belajar. So itu kualiti yang ada pada dua-dua tokoh yang ada pada ini, dan termasuk satu tokoh yang berada di sebelah sana, di ujung sana. Okay, so kita balik kepada soalan yang Datuk Kamarudin dah sebut tadi. Kita kena keep on trying. Okay, Datuk. Kita dalam bisnes, Datuk, kalau boleh setiap hari kita nak innovate, nak buat satu inovasi yang baru. Tapi supaya bisnes kita kekal relevan. Tapi dalam masa yang sama, kita tahu yang setiap inovasi tu dia datang bersama risiko. So macam mana Datuk sendiri balance kan, imbangkan antara innovation dengan risk taking? Adakah Datuk ni jenis yang main langgar je, main buat je, baru Datuk tengok dalam perjalanan tu baru tengok okey ni kena tweak sikit, ni kena betulkan sikit, ataupun Datuk ni orang yang berhati-hati, sebelum nak buat sesuatu Datuk analyse betul-betul dulu baru buat? So Datuk yang mana? Tak, saya tengok dari itu kan gila lah. Okey, boleh buat. Tak, tapi any innovation dia ada risk dia. Kalau you berjaya, innovation you berjaya, dia punya return tu tinggi. Kalau innovation you tak berjaya, ada risiko dia. So bila you buat sesuatu tu, kadang-kadang whether there's a need for your innovation. Macam saya cakap tadi mula kan, it's better to be the leader than the follower. Kalau you tak innovate, orang lain innovate, you jadi follower. Kan? And then by the time you catch up, orang tu dah innovate lagi. So nak tak nak, you kena have innovation. Okay. And to be innovation, you have to be creative. Kan? To be creative, you kena go out there and then you try to, apa orang kata, what's the word for it? You kena disrupt. You also have to be disruptive. Yang mana yang kita buat ni semua disruptive. Tak pernah orang buat, kita buat. Sebab apa? You disrupt the market. Kan? Benda macam ni ada online, so you disrupt. So aviation, tak pernah orang dapat tiket terbang murah, you disrupt. So umpamanya bila you nak buat inovatif ni, masa mula-mula dulu kita kata okay, kita nak buat ni susah sebab benda yang you existing low cost carrier yang ada selama ni is in Europe, in America. Southwest, and then you pernah dengar kan EasyJet, Ryanair. So kalau you tengok model dia orang tu, whether boleh pakai ke kat Malaysia ni? Kita ada one utusan punya reporter masa kita mula-mula launch, cakap kita, okay, I guess you will sustain for 3 months. Dia bagi kita 3 bulan je hidup. Okay. And today we've survived and dia dapat tiket percuma for life. Sebab cabaran yang dia bagi pada kita, dia kata ni, because memang susah. Airport kat sini semua government own. Dekat Europe ada private own, you boleh negotiate. Sini you nak negotiate benda. Sampai sekarang kita battle MAB. Negotiate, trying to get the best rate, trying to get the best slot and all those things. Digital. Masa tu kita digitalization tak sehebat ni. Orang still pergi travel agent. Dia tak beli online. Kita start innovate. The way to push people to online ialah you bagi tiket almost free or yang cheapest fare semua online. Okay. Jadi orang nak murah, dia pergi online lah. Okay. Kalau dia pergi agent, dia bayar mahal. So you have to push to drive people towards whatever your goal. So that takes innovation. Okay. So kena create activity and that. So bila you nak tengok risk, what is the risk? Memang kalau tak berjaya, risk ni. Tapi kalau you tak buat sesuatu, tiket you travel agent je jual lah. So travel agent jual tiket orang lain juga, emas dan sebagainya. And dia orang ada berapa punya flight. Dia ada frekuensi merata dunia. You mungkin ada masa mula-mula start 3-4 route. So kalau agent tu nak jual you tiket, you ke tiket MAS? Ya, correct. MAS kata you jual AirAsia beli tiket dulu. MAS kita shrink you punya allocation untuk tiket. So meaning to say kalau Datuk tak innovate, risiko dia lagi besar sebenarnya. Yes. Yeah. So actually that innovation to mitigate the risk. Agreed. So bukan mitigate the risk. It's a question of right now, how do you overcome that thing? Okay. So you take this risk. So you take this risk, whether this risk commensurate dengan return you tak. Okay. Whether you can mitigate that risk, whether you can afford that risk. So benda tu. So every decision has its computation. Tapi how you gauge your measure ni is entirely up to you. Dollar spend, dollar revenue kan. Kalau you tak ambil those kind of thing, kalau you tak create, orang lain create, you be always that. So that's why you always have to be in the forefront of your business or your industry. Ya, apapun dia pergi balik kepada apa yang Datuk mula-mula jawab tadi berdasarkan keperluan, need to innovate tu. Kita perlu jadi leader
atau tak kita jadi follower. So sama ada kita berada di Ocean Blue atau tak nanti kita berada di Red Blue Ocean ataupun nanti kita berada di Red Ocean. Macam saya tanya you lah, okay, siapa menang 100 meter? Selain daripada Usain Bolt, siapa dapat nombor 2? Okay. You Kita tak tak ingat? ingat pun. Yeah. So people won't remember second best. Yeah. So always strive to be the best because that's the only time you succeed. Second best, people will forget about it. Okay. Kalau cakap you siapa menang World Cup pun you tak ingat. Betul. Siapa champion you ingat. Siapa Betul. yang menang dia lawan siapa pun tak ingat. That's always the case. Alright. Terima kasih. And you Datuk. have to install that to your people. Yeah. We will and we should. So everyone Yeah, must have that eagerness, that passion to win. Yeah. InsyaAllah. Same goes to Zakat Selangor actually. Bila COVID melanda kita, COVID tu sendiri dah memaksa kami mendigitalkan almost boleh kata 80% of our operation. Kita dah ke arah paperless, kita dah ke arah semuanya on portal, kita ada apps kita. So bila kita bagi bantuan pun kalau boleh kita memang cashless punya bantuan. So itu antara yang berlaku dekat Lembaga Zakat Selangor lah. Macam mana kita move ke digital. Okay. Datuk macam tu cara dia balancekan dia punya innovation dengan risiko. Tok T sendiri, boleh saya panggil Tok T Tok T sendiri, bila Tok T nak cuba atau satu-satu benda yang baru, adakah Tok T okey untuk try dulu, hadap dulu apa cabaran dia ataupun mungkin masalah yang timbul dan tambah baik dan buat balik? Atau Tok T tunggu benda tu perfect dulu, dah cover semua area ni, okay, now is the time to go. Macam tu ataupun Datuk jalan dulu, kita fine tune kemudian. Datuk macam mana? Atau Datuk K sendiri macam mana? Berdua. Okay, saya punya bisnes ni berbeza lah dengan Datuk Sri Kamarudin kan. Jadinya inovasi saya, boleh dikatakan dalam bisnes saya ni, saya bertuah kerana kita ada product development. Okay. Dan inovasi produk saya ni berkaitan dengan pengguna saya. Kan apa yang wanita-wanita inginkan, apa yang trend terkini dari segi skincare, benefit dan sebagainya. Dan color-color terkini, apa yang orang suka, lipsticknya macam mana, apa saja trend kecantikan. Jadi inovasi yang kami lakukan ni berdasarkan apa kehendak semasa dan teknologi yang terkini yang digunakan. Sebab kita follow arus dan juga permintaan. Jadi dari segi itu tak ada masalah yang besar. Daripada inovasi. simplicity produk kecantikan kan. Now Datuk ada Beauty inovasi tak silap kita kan? Beauty pula. Beauty. Sebab bagi saya kita perlu memperbesarkan lagi, bila kata kecantikan tu tak semestinya luaran saja. Kecantikan dalaman. Kerana itu bila saya dalam bisnes kecantikan ni, saya nak dia lebih luas. Dan alhamdulillah kita selepas keluarkan Simplicity, kita ada Beauty iaitu minuman botani untuk dalaman. Dan semua produk yang kita hasilkan, inovasinya semua adalah berdasarkan inovasi yang terkini, selamat, dan kita ada saintis yang akan buatkan formulanya. Okay. Kerana itu kita bukanlah satu syarikat yang timbang kaki, ambil yang dah siap, tukar packaging, lepas tu jual. Tak, kita bermula daripada kosong. Tapi dari segi perniagaan untuk meneruskan dalam keadaan yang saya rasa kita terkena juga dia punya pandemik COVID-19 tu turut memberi kesan kepada syarikat saya. Pertama, saya juga dulu pernah ada creation pakaian, mana yang ingat kan? Saya ada creation by Siti Nurhaliza. Betul. Dan memang sangat-sangat memberi kesan teruk kepada bisnes sebab orang tak pergi butik, orang tak boleh keluar pun waktu itu. Jadi orang nak membeli pun pakaian ni diorang walaupun dah ada ada saiz dan sebagainya, mereka lebih suka pergi ke butik dan sebagainya. Jadi kami mengambil keputusan untuk menyerahkan semula kepada rakan kongsi, which is saya rasa memang betul lah sebab kami punya kepakaran tu lebih kepada apa yang saya dah buat sekarang bidang kecantikan dan produk saya. So kita orang kata serahkan creation tu kepada pihak partner kita
Dan kita teruskan dengan perniagaan yang sedia ada. Dan itu adalah satu keputusan yang saya rasa terbaik yang kita boleh lakukan ketika COVID melanda. Dan selain daripada itu, inovasi yang lain, kita faham setiap apa yang kita nak buat perubahan ataupun membaik pulih dalam produk dan juga company itu akan ada cabaran. Akan ada orang suka, ada orang tak suka, ada orang setuju, ada orang tak setuju. Tapi kadang-kadang kita kena membuat satu keputusan yang terbaik. Bukan sebab ini demi kelangsungan dan kebaikan juga, tanpa kita membuatkan beban kepada semua pihak lah. Okay. So bila Datuk, contoh bila decide untuk buat satu-satu perniagaan atau inovasi tu, so dia, okay, of course you have a team, you dah study apa semua, dah buat R&D, tapi mesti, saya percaya dia mesti depend on wajah yang nak diketengahkan tu, nama yang nak diketengah tu mesti nama Datuk Siti. So maybe Datuk Siti pilih untuk buat kecantikan sebab Datuk Siti cantik orangnya, ataupun mungkin Biosity tu sendiri, kalau tak silap saya ada perfume sekali kan. Kita juga ada perfume So adakah itu kerana Datuk Siti wangi orangnya ataupun kerana trend begitu sekarang? Saya rasa memang kecantikan tu meliputi semuanya. Ya, daripada head to toe. Dan saya juga insya-Allah akan datang, saya rasa kecantikan yang lebih kepada saya nak juga untuk kesihatan. Mungkin saya nak ada health pusat kesihatan juga, dan lebih melebarkan lagi lah empire kecantikan yang saya ada ni. Okey, terima kasih Tok T. Okey, soalan seterusnya Datuk K. Datuk Kamarudin, sorry Datuk K kat bawah. Datuk Kamarudin panggilan Tok Din ke apa? Apa-apa. Okey, Datuk. Tadi kalau kita cuba balancekan inovasi dengan risiko, now saya nak tanya berkenaan macam mana kita ni bisnes, kita nak maximize profit, kita nak maksimumkan keuntungan kita. Tapi dalam masa yang sama, kita tetap look kepada CSR, Corporate Social Responsibility. So macam mana Datuk balancekan di antara profit dengan CSR? Atau maybe kalau bukan AirAsia ataupun Tion Group, maybe Datuk sendiri sebagai tokoh perniagaan, macam mana Datuk balancekan antara nak buat profit ni dengan nak CSR? Ada some ratio ke CSR mungkin 10% out of the revenue ke, atau macam mana Datuk balancekan benda tu? Okay, CSR, untuk Asia, CSR yang kita bisnes ni itu pun CSR. Sebab sebelum ni mana boleh pergi bayar RM10 boleh pergi Kota Kinabalu. Tu CSR. Affordable ticket tu CSR. Walaupun limited for every flight, maybe 30 seat dapat RM25. Lagi the next 10 seat dapat RM50. So that itself is CSR. And then kita pun every now and then ada offer free flight. So you bayar untuk airport charges je, yang lain mungkin free. Siapa cepat dia dapat. So meaning to say you blend in CSR dengan business. That is only CSR. Integrate lah. On top of that, kita ada buat sponsorship, kita ada tolong anak yatim, ada tolong orang Datuk ada mahat sendiri kan? Ada. So itu Datuk nak share sikit? Personal lah. Your personal. Datuk nak share sikit? Dan mahat. So I punya dan mahat tu we give free education. Makna semua yang belajar kat situ tanpa bayaran. Kita buat macam kita bai'ah dengan mak bapak dia ataupun penjaga dia. Kita bayar, kita kata you serahkan anak you kat kita insyaAllah kita serahkan balik sebagai ulama. Sebab this sense of realization also, you see today kita argue. Kita sesama Islam tapi argue. Sekarang today setiap ulama yang balik atau ustaz yang balik daripada Cairo ke, Libya ke, Syria ke, Yaman ke, balik semua jadi muhadis. Macam umpama bila I cerita dengan orang, you tahu you balik, you belajar Islamic study. Tapi you balik macam you muhadis, you boleh kupas hadis. Jadi itu yang kita pun bergaduh. Ini tak boleh, itu tak boleh, ini boleh, tak boleh kan. Jadi keluarga sendiri berpecah belah. Jadi saya tengok je, jadi makna penghayatan Islam tu whether betul-betul dalami ke tidak. Jadi my idea was to take, memang budak-budak ni patutnya khusus untuk belajar
ilmu. Jadi kita ada sekolah hafazan. Sebab hafazan ni you tak erti bahasa Arab tau. You hafal je Quran. So you pergi sekolah ilmu. Hopefully daripada sekolah hafazan ni, kalau you tak jadi ulama, you jadi doktor. Tapi bila you nak bedah tu, bismillahirrahmanirrahim you bedah. Kalau you arkitek, sebelum nak you lukis tu, you bismillahirrahmanirrahim you draw bangunan tu. So dia punya you instill foundation agama ni. Sebab you cannot be with them forever. So you mesti budak-budak ni. Jadi kalau dia nak jadi ulama, dia masuk ke sekolah ilmu ni. Dalam satu masa tak silap saya ada 40 student tu kan. Saya pernah pergi sekali lah. Ada limited capacity. Tapi insyaAllah lah ni tengah tunggu dapat kelulusan Selangor ni lah. Mana Amin, you are supposed to help me get the approval. Kita ada beli tanah insyaAllah. So kita allocate 30 ekar untuk sekolah tu. Alhamdulillah. Tapi kerajaan Selangor ni tak bagi-bagi lagi permission untuk develop. Kita dah start pecah tanah, macam-macam minta lah. Ada minta environmental study. Kan? So kita doakan sama-sama lah. Semoga dipermudah urusan Datuk Kamarudin. InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Datuk Seri pula. Kita tahu memang Datuk Seri terlibat dengan aktiviti ataupun sumbangan kepada masyarakat. Terutamanya melalui Yayasan Nur Jiwa. So mungkin Datuk nak cerita sikit berkenaan dengan yayasan tu, apa yang Yayasan Nur Jiwa ni buat, kenapa ditubuhkan? Alhamdulillah. Yayasan Nur Jiwa ni usia dia sama dengan usia perkahwinan saya dan juga suami. Sebab bila kita kahwin terus kita tubuhkan Yayasan Nur Jiwa. Maknanya dah 16 tahun. Alhamdulillah. Sejak ditubuhkan kita terus bergerak lah. Semua atas dana sendiri mula-mula. Saya dan juga suami kita bantu masa banjir, mana golongan asnaf, dan juga kita bantu juga anak-anak yang bersekolah, ada yang mohon bantuan ya. Dan kita ada beberapa pilar dalam Yayasan Nur Jiwa lah. Kemanusiaan, bencana alam, untuk pelajaran, dan juga satu lagi khusus untuk anak-anak Palestin ataupun Gaza. Datuk ada sekolah kat sana ya? Saya ada sekolah kindergarten. Alhamdulillah sekarang ni sudah hampir 200 pelajar. Dalam keadaan sekarang terjejas? Tapi dalam keadaan sekarang terpaksa diberhentikan sebab memang dalam keadaan krisis kan. Tak boleh meneruskan pembelajaran, dan mereka semua telah pun bergerak ke South Gaza sebagaimana yang diminta untuk mereka berpindah. Dan Alhamdulillah saya tak sangka Allah Maha Kaya, mungkin kerana doa ramai orang. Saya punya orang yang saya bertanggungjawabkan iaitu Dr. Mahanat, sahabat baik suami saya, keluarga dan anak-anak tu semua dapat kita pindahkan. Alhamdulillah. Pindahkan semua ke South Gaza. Saya pun tak sangka Allah permudahkan mereka. Walaupun keadaan sangat sukar kan. Kalau nak cerita ni panjang cerita dan saya nanti tak boleh nak bercerita lah. Itu kena PM so, tepi saya lah. sedih ni. Okay, sejak bila Datuk sekolah tu? Sekolah tu 2 tahun dah ada. 2 tahun. Dan sepanjang 2 tahun tu Alhamdulillah syukur sangat. Sebab antara anak-anaknya adalah anak yang memang yatim piatu. Keluarga memang saya tak boleh cakap. Saya tak bawa tisu. Datuk ada tisu? Kita ada. Okay, kita pendekkan cerita lah kan. Okay, syukurlah sebab Yayasan Nur Jiwa walaupun kita tak besar macam pertubuhan yang lain, yayasan yang lain tu, tapi kita dapat bagi sumbangan direct terus. Maknanya sampai sekarang pun mereka dapat sumbangan kita. Melalui sahabat Datuk K tadi tu? Ya, melalui kita punya Dr. Muhammad, kita punya partner dan juga sahabat saya, sahabat suami saya, kita dapat meneruskan bantuan walaupun dalam keadaan sekarang ramai yang cuba untuk menembusi sempadan, tidak boleh, tak mampu lagi kan. Tapi kita terus direct, kita terus bagi, dan kita terus dapat bagi sumbangan dari segi makanan sebab mereka perlukan sangat makanan panas, dia orang cakap. Makanan panas kita bagi kepada semua yang terlibat dengan krisis tersebut di kawasannya. Dan sekarang ni mereka tengah buat di South Gaza, beli blanket, dan terbaru kita Dr. Muhammad dapat panggil untuk sediakan beberapa tank air bersih untuk diberikan kepada pelarian-pelarian
yang berada di sana, yang sedang berlindung di South Gaza ni. Itu adalah yang terkini yang sememangnya kita bagi tumpuan. Maknanya 200 student tadi bersama keluarga dia sekarang ni dalam keadaan yang Alhamdulillah, terjaga mana yang oleh Yayasan Nur Jiwa ni. dapat berpindah ke South Gaza. Jadi kita bantu balik semua. Sekarang ni orang yang berada di tempat yang diletakkan mereka ni lah. Selain daripada tu, daripada Palestin dan anak-anak Gaza ni, kita bantu juga rakyat Malaysia sendiri. Dan kita baru habis pergi ke Perlis dan juga Kedah untuk buat satu sepanjang Ramadan yang lepas. Suami saya buat pencarian Nur Muhammad. Nur Muhammad tu Nabi Muhammad SAW lah. Maknanya kita turun sendiri cari orang susah. Turun sendiri cari tanpa dapat sumber daripada orang lain ataupun daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat ke apa. Tak, kita turun sendiri, tengok sendiri. Dan kita dapat kena pasti 4 rumah, 2 di Perlis dan 2 di Kedah. Memang sangat daif yang kita tak sangka dalam kehidupan yang sekarang ni. Rumah mereka tu macam zaman dulu kala yang memang tak ada toilet langsung. Tandas langsung tak ada. Ada rumah yang masih lagi tanah merah sebab tak isteri yang suami meninggal dan tak sambung buat rumah. Tinggal sebelah rumah tu, separuh tu memang tanah merah. Rumah pun batu bata yang tak ada tampal simen. Dah runtuh pun dia punya ruang tamu dan memang tak ada, dan memang daif betul lah. So kita ada tim kita yang pergi turun. Alhamdulillah kita bantu. Kita tak buatlah rumah banglo yang tu, tapi kita bantu untuk basic kehidupan dia yang sempurna. Maknanya tandas dah ada, tak perlulah dia orang nak pergi masuk hutan ke kat mana ke kan. Ada yang tandas tu jauh daripada rumah dia. Dia cerita cucu dia pernah kena patuk ular sebab nak pergi toilet tu. So kita buat toilet yang apa orang kata terus bersambung dengan dia punya rumah. Alhamdulillah itu orang kata permulaan bagi Nur Muhammad ni. InsyaAllah kita sambung lagi untuk akan datang. Yang selain daripada tu, dari segi perniagaan saya, Simplicity kita ada buat juga satu bantuan untuk anak-anak yang mempunyai penyakit jantung. So kita kerjasama dengan Yayasan IJN. Alhamdulillah sudah lebih daripada 10 orang kanak-kanak kita bantu. Kita tak pilih pun, maknanya Cina, Melayu, India kita bantu. Saya buat jualan, saya buat 1 bulan tu dalam jualan saya memang kita salurkan kepada Yayasan IJN kerjasama dengan Simplicity. Saya rasa syukur sangat sebab bagi saya anak-anak ni dia pelapis, dia adalah bakal mewarisi pemerintahan kita nanti, harapan. Jadi anak-anak yang betul-betul memerlukan pembedahan segera, jantung berlubang atau ada masalah jantung yang lain, pihak Simplicity kita bantu bersama dengan Yayasan IJN. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Siti Nurhaliza sebab membantu kami dalam, boleh kata membantu golongan-golongan yang mungkin tercicir, yang rumah-rumah yang Datuk Seri Siti sebut tadi. Kalau Datuk Kamarudin integrate CSR tu dalam bisnesnya, dan dia juga ada beberapa projek CSR lain, Datuk Siti juga melalui Yayasan Nur Jiwa dan Simplicity sendiri. Alhamdulillah, ini malangnya masa mencemburui kita. Soalan banyak lagi Datuk. Datuk mungkin terselamatlah kali ni. Alhamdulillah. Okey, ini saya sikit nak share. Untuk pengetahuan semua yang ada dalam ni, Datuk Kamarudin merupakan, ini Datuk mungkin tak suka dengar lah bila saya nak up dia. Sebab dia humility tadi tu, merendah diri tadi, mungkin Datuk tak suka dengar, Datuk boleh pekatkan telinga. Datuk Kamarudin merupakan pembayar individu terbesar di Lembaga Zakat Selangor dan telah bersama kami sejak tahun 2015 ya. Saya tak nak sebut amount dia. Nanti hilanglah humility tu nanti. So saya tak nak sebut amount dia. Saya cuma nak kata, kalaulah kita kira sumbangan Datuk Kamarudin sejak 2015 dulu, 9 tahun lepas ni, dia bersamaan Datuk ni dah membina 300 buah rumah asnaf. Tahu, 300 buah rumah untuk asnaf fakir miskin di Selangor ni. Itu sumbangan dia sejak 9 tahun lepas. 300 buah. Atau kalau saya nak bagi dalam perumpamaan lain, dia ibarat Datuk ni bagi bantuan keuangan
kepada lebih kurang RM500 katakan sebulan kepada 73,000 buah keluarga asnaf fakir miskin dekat Selangor sebulan. Itu dia punya banyaknya sumbangan Datuk bersama-sama kita di Zakat Selangor. Sikit last soalan untuk Datuk dan kemudian untuk Datuk Sri Siti. Apa yang membuatkan Datuk keep on konsisten bayar zakat dengan kita sejak 9 tahun yang lepas, dan kenapa Datuk okey untuk bayar di Lembaga Zakat Selangor? Kita faham ada stigma di luar sana berkenaan dengan pusat pengurusan zakat ni, ada stigma yang kita susah untuk tangkis, yang kita sedang cuba slowly untuk bina kepercayaan tu balik untuk supaya mereka datang membayar kepada Lembaga Zakat Selangor, dan ini antara salah satu platform yang kita gunakan. So kita nak dengar Datuk sendiri, kenapa Datuk konsisten bayar zakat? Mungkin ada pengalaman-pengalaman tentang zakat dan bisnes Datuk ataupun dengan personal Datuk yang menyentuh hati Datuk yang boleh Datuk sharekan jadi inspirasi kepada kita untuk terus berzakat. Silakan Datuk. Okay. Sebab bila kita buat bisnes ke buat apa-apa, the tendency always saying that, oh kita buat, semua kita yang usahakan, kita yang yang menjayakan kita. Tapi kalau kita tengok usaha kita, usaha orang lain tak ada beza pun. Mungkin orang tu kenal ke, orang tu lebih tahu ke apa dengan kita yang kita compare. Tapi kadang-kadang kenapa kita berjaya, orang lain tu susah sikit berjaya. So kadang-kadang you kena fikir. So kalau effort sama effort. Kalau opportunity sama opportunity. Asset you ada, I pun ada asset. Tapi apa yang membezakan? Dengan keizinan Allah. Okay. Jadi kalau dengan keizinan Allah, maknanya you tak sedar, tapi Allah is your partner. So maybe 99.9% your effort, Allah Ta'ala yang menentukan is 0.01. Tapi 0.01 tu yang signifikan yang mendapat kejayaan. Okay. Jadi bila you fikir macam tu, you tahu Allah is your partner, you dapat collect dividen, you boleh belanja, beli rumah, beli kereta, beli apa. Tapi Allah, mana portion for Allah? Okay. Your partner yang turut menjayakan bisnes you kan. Jadi kalau tanpa kejayaan tu, tanpa izin Allah, bisnes you tak berjaya. Jadi you should at least allocate untuk ke jalan Allah lah, sebab Allah tak memerlukan. Jadi pergi ke jalan Allah. And your biggest struggle, itu saya cakap bila you tanya jihad tu, yes. Jihad ni bukan pergi perang senjata kan. The biggest jihad is yourself. Betul. Rasulullah SAW dah bersabda, daripada perang dia balik ke rumah, daripada least jihad to the biggest jihad. Mana jiwa jihad kita dengan hawa nafsu kita, tak kira lah harta benda, perempuan, macam-macam. Tu semua jihad diri kita. And zakat ni one of the biggest jihad, sebab you nak bagi 1 million, you terfikir. Even till today I can tell you, I'm no different for anybody else. I'm sure all of you, every time you nak bagi, ni satu Ferrari ni. And the bigger you bagi, daripada orang kecil nak bagi 10,000, oh satu motosikal. So you stand to, because you know why? You always assume that duit tu bukan duit you. Kalau you fikir tu bukan duit you in the first place, then senang you kasih. Okay, so kalau you start fikir duit tu semua duit you will have a problem. Okay. So maknanya secara matematik, bila kita bayar zakat, 2.5% kita tolak daripada pendapatan kita. So secara matematiknya kita cuma dapat 97.5% secara matematik. You should pay more than that. Secara matematiknya begitu. Tapi apa yang Datuk cuba sampaikan tu, walaupun kita keluarkan 2.5% atau lebih, sebenarnya kita tak dapat 97.5 tu, kita dapat more than that. It's more than 100% kita dapat. So itu apa yang Datuk kongsikan. Okey, terima kasih Datuk. Saya rasa untuk soalan, itu soalan terakhir lah. Datuk? Ke Datuk nak saya tanya lebih lagi? Tak. Itu ada yang Datuk tak cover lagi ke? Tinggalkan, I rasa, tak apalah, another session, another time. I nak elaborate the real importance of zakat. Maknanya organizer sila ambil maklum, another session. Datuk dah bagi another session. I cakap by right, people underestimate the importance of zakat ni. Yeah, that's why I cakap, it's not 2.5%. Apa 200% ni bagi apa orang nak bagi 200%? 1/3 should be goes that. 1/3. Sebab memang itu kan, you rasa kan, although katakan contribution Allah Ta'ala dengan izin Allah Ta'ala benda tu jadi, maybe 0.1% lah kan. Tapi 0.11% tu you differentiate, you succeed ke you tak succeed. Walaupun 99.9% your effort. So dah boleh congak tadi saya sebut 300 buah rumah asnaf tu 1/3 saja daripada pendapatan Datuk.
So dah boleh congak tadi ya. Datuk. Tak, my point, Ya. point is you should give significant. Ya, correct. 2.5% is nothing. Yep, correct. You pergi kedai kopi pun you minum habis tu. Saya mewakili Lembaga Zakat Selangor berterima kasih kepada Datuk kerana sentiasa bersama kami sejak 9 tahun lepas dan hopefully Datuk kekal bersama kami lah ke depan. InsyaAllah. Okey. Satu fakta lagi berkenaan Datuk Seri Siti. Datuk Seri Siti sebelum ni bayar ke lain. Pahang lah sebab dia anak Pahang. Tapi sejak 2019 ada seorang tokoh ni yang kita atau saya sendiri terhutang dengannya. Banyak mengajar saya berkenaan dengan kepimpinan. Bersama kita hari ini baru masuk. Kita ada Ketua Pegawai Operasi MBI, Menteri Besar Incorporated bersama kita, Tuan Haji Saiful Yazan. Sewaktu Tuan Haji bersama dengan Lembaga Zakat Selangor 2019, itulah waktu dan ketikanya Tuan Haji membawa sahabat baiknya Datuk Seri Siti dan Datuk K ke Lembaga Zakat Selangor untuk menunaikan zakat di LZS. Sehingga ke hari ini walaupun Tuan Haji tak lagi bersama kami, terima kasih sebab Datuk Seri Siti dan Datuk K still bersama kami. Dan boleh saya katakan di kalangan artis ataupun spesifik penyanyi, saya boleh katakan Datuk Seri Siti Nurhaliza adalah pembayar tertinggi dalam kategori penyanyi di Lembaga Zakat Selangor. Dan hopefully selepas ni akan ada lagi kalau rakan-rakan artis yang menonton hari ini ke akan mengikut jejak langkah Datuk Seri Siti untuk bersama-sama dengan kita insya-Allah membayar zakat ke Lembaga Zakat Selangor. So dalam tempoh 5 tahun ni Datuk keep on, tak miss lah bayar zakat ke LZS. Walaupun Datuk ada buat kerja-kerja lain juga Yayasan Nurjiwa tadi semua, tapi zakat still zakat, sedekah sedekah. So sedekah wajib Datuk ni, apa yang buatkan Datuk sentiasa bayar dan mungkin Datuk ada pengalaman yang personal dengan berkenaan zakat dengan kehidupan Datuk sendiri yang mungkin Datuk boleh sharekan kepada kita semua hari ini? Okey, terima kasih. Betul lah, saya asal daripada saya menyanyi sampailah 5 tahun lalu Ya. Memang saya selalu membayar di Pahang sebab emak saya lah kan. Saya ni bertuah sangat sebab saya daripada kecil ni dididik oleh ibu dan bapa saya. Mak saya orang yang paling menasihatkan dan selalu ingatkan saya tentang zakat. Okey. Pahang menjadi negeri yang paling banyak saya menyumbang. Ya, sama-samalah. Okay. Daripada mula menyanyi sampai sekarang. Tapi bila saya dah berkahwin, Datuk K dan berjumpa dengan Tuan Haji Saiful Yazan, barulah bertukar ke Zakat Selangor. Apa yang saya boleh teruskan, insya-Allah saya akan teruskan dan saya pegang sebab bagi saya kita sebagai rukun Islam kita kena bayar zakat kan. So sebagai orang Islam yang saya rasa Islam yang sempurna, yang baik, kita kena ikutlah apa yang dah pun dikatakan rukun Islam, membayar zakat. Sebab saya percaya zakat juga menyucikan balik harta-harta kita kan. Dan saya memang nak sentiasa menjadi orang yang memberi kepada mereka yang memerlukan. Dan alhamdulillah suami saya pun adalah faktor utama kenapa kita perlu memberi pada mereka yang memerlukan. Dan apabila saya membuat zakat ni memang kepala saya ni memang dah diingatkan daripada kecil kot. Sampai sekarang bila ada je pendapatan yang saya dapat, saya dah tolak awal-awal zakat ni. Okey. Itu penting tu sebab kebanyakan kita tolak hujung-hujung. Betul. Balance tu je untuk zakat. Betul. Saya apa saja pendapatan saya memang terus saya ini saya dah asingkan untuk zakat saya. Ini asing untuk apa-apa keperluan saya kan. So dah di-train daripada awal macam tu. So sebab itulah membuatkan saya rasa ini adalah tanggungjawab. Tanggungjawab setiap orang, setiap company dan setiap daripada kita yang beragama Islam. Kita ingat benda tu lah. Kalau kita nak harta kita bersih daripada perkara-perkara yang tak ingini, kita kena selalu ingat untuk berzakat. Ya, zakat tu penting. Dan macam Datuk Sri Kamaluddin cakap, dalam kita punya pendapatan tu jangan kita ingat kita punya je. Ada hak orang lain. Betul. Yang perlu kita berikan. Ya.
kalau nak kata tips, saya selalu pesan kepada peminat saya dan usahawan-usahawan saya di bawah usahawan Citizen, saya panggil. Okey. Apa saja pendapatan, kita jangan lupa bagi zakat. Nak perniagaan kita berkah, nak rezeki lebih banyak masuk kepada kita, zakat jangan kita culas lah. Itu tanggungjawab yang paling penting, kena buat. Itu dia. Terima kasih Datuk Seri Siti. Mantap. Penganjur, kita ada masa untuk soalan kepada Dewan ataupun kita Okey, Encik Fikri, kita satu soalan je. satu soalan Tapi soalan sahaja. ni khusus kita bagi pada orang yang special hari ni, yang bawa nama Datuk ke dalam Lembaga Selangor. Saya persilakan alright. kepada Tuan Haji untuk satu soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi, sahabat-sahabat saya yang atas pentas, Datuk Kamarudin, Datuk Siti, Datuk K dan yang lain-lain yang hadir lah. Dan bakal-bakal pembayar zakat yang kat belakang ni, insyaAllah. Sebenarnya saya nak tanya soalan tadi, tapi bila rupanya dah diolah tadi. Okey. Soalan tu dah habis, tapi cuma saya nak nyatakan di sini bahawa kita selalu hanya percaya bila orang baca talqin ni, kan, janji Allah itu benar, soalan Munkar Nakir itu benar, tapi kadang-kadang lupa. Janji Allah adalah benar dalam menyatakan bahawa zakat ini menyuburkan harta kamu dan juga menyucikan harta kamu. Itu kadang-kadang kita lupa. Jadi pengalaman saya bersama Datuk Khalid Jiwa, Datuk Siti, Datuk Kamarudin, mereka orang yang tidak, saya nak nyatakan macam mana tak tahulah, sebab cara mereka melihat zakat ni satu benda yang berbeza. Dan saya selalu bercerita dan anak-anak saya pun saya nyatakan begini, bahawa ingat zakat itu menyucikan harta. Jadi bukan saja zakat, saya buat NGO saya, antara penyumbang adalah Datuk Kamarudin dan juga kedua-dua Datuk Seri ini. Jadi mereka bukan saja menunaikan benda yang wajib, tapi juga menunaikan benda yang sunat, iaitu infak dan sebagainya. Jadi kita nak, kalau boleh saya nak minta Datuk Seri dan juga Datuk Kamarudin nyatakan kepada pembayar zakat ni bagaimana perlunya ada keyakinan bahawa janji Allah itu benar, supaya yang datang pada hari ini 100% akan membayar zakat. Sebab percayalah, dan COVID, Datuk Kamarudin dapat melaluinya. Dalam keadaan COVID, Datuk Seri K dan juga Datuk Seri Siti Nurhaliza dapat melaluinya. Tutup syarikat itu bukan makna kalah, tapi itulah ilham yang Allah berikan supaya dia dapat sustain bisnes yang lain. Jadi saya minta bukan soalan, jadi bukan soalan sebab semua telah dijawab. Mungkin Datuk Seri dan juga Datuk K dapat memberi pernyataan ataupun nasihat bahawa janji Allah itu benar. Terima kasih Haji Saiful. Bateri. Okey, kita Datuk nak mulakan dulu. Okey, betul. Betul, saya memang akui sebab banyak dah terjadi sepanjang bisnes kita berlangsung kan. Bila kata sempit je rasa macam sampai takat hidung je, tiba-tiba Allah berikan rezeki. Sebab itulah bila kita kata kita memberi zakat, Allah akan gandakan. Cuma kita tak tahu bila. Kadang-kadang bukan pada waktu yang kita senang, pada waktu kita susah. Waktu yang macam macam mana ni ya? Sikit dia dah macam tiba-tiba Allah kurniakan kemudahan, rezeki yang tak disangka-sangka. Sebab itulah saya rasa suami saya dan juga saya sendiri, kita percaya kepada zakat dan juga bersedekah. Bersedekah tu Masya Allah hebat. Sebab kami melalui benda-benda yang janji Allah ni lah, yang kita katakan janji Allah. Jangan takut untuk memberi sedekah ataupun zakat. Masa kita susah itulah sebenarnya kita kena bersedekah. Masa kita tinggal sikit itulah kita sedekah. Sebab apa? Dia punya value tu lebih tinggi masa kita tengah senang. Ya, masa kita tengah sesak sangat, okey tak apalah, saya bagilah. Dan saya niat sedekah, kena ikhlas lah. Ya, kalau kita ikhlas, insya-Allah. Masya Allah, masa kita susah yang tak disangka-sangka, sentiasa Allah akan bagi dan Allah tak akan putus kurniaan dia kepada kita kalau kita menjalankan apa yang dituntut. Ya, itu je lah yang boleh saya katakan. Magic. Betul, yang apa yang Datuk Seri Siti sebutkan tadi, waktu kita sempit tu kalau kita ada 100, kita bagi RM10, it's just 10%.
Tapi kalau kita ada RM2, kita bagi RM1, walaupun dia lebih kecil daripada RM10, tapi dia adalah 50% daripada apa yang kita ada. So kalau bagi waktu susah, itu lebih besar nilai dia di sisi Allah SWT. Datuk Kamarudin. Silakan. Okay. Jadi saya pun tengah terfikir dari bila dapat soalan tu kan. Sebab memang benda ni kalau you start bagi, you sendiri akan rasa experience dia apa ni benefit dia. Kalau nak cerita benefit tu, you tak tahu yang mana satu benefit ni kan. Actually kita macam kesihatan I ni pun dah satu benefit. Jangan cerita benefit susah apa, benefit kan I kena stroke. I spend 2 hours dalam toilet, I lajukan lagi air, ingat kita vertigo. Tapi actually stroke. Doktor kata it's miracle dia because 80% oksigen tak naik ke kepala. Oh. The fact that I can still bercakap, I can still fikir, that itself to me is already a miracle. Itu pun satu benefit. You tak tahu daripada zakat ke, daripada sedekah ke, daripada apa. Tapi kita dah pun banyak dengar. Kita pun tahu kan banyak apa ni, kitab pun dah cakap orang kalau boleh dah mati hidup balik, the first thing they want to do is sedekah. That's the importance of sedekah. And bila I fikir-fikir, okay, apa cerita yang I boleh relate for you that matters. I ada anak angkat. Dia Chinese. Okay. So daripada masa COVID tu, dia anak angkat sebab I tolong dia masa dia belajar dekat New York. Dia 2 beradik. So kita tolong dia. So dia kadang-kadang bring my wife around in New York masa I tak ada. And then dia ni jual stone. Batu lah, belian ke apa. Jadi kadang-kadang kita minta tolong dia auction ke, masa auction dia boleh dapat auction masa. Dia masuk Islam. 2 beradik ni patut mak dia masuk Islam kan. So masa and then kita tolong I give to help out the start business je lah kan. Just before COVID. So masa COVID ni kita banyak orang susah kan. So kita pun form ikhlas.com, kita pun tolong mata kan, sabar tolong ni, saudara tolong. Jadi in all the tolong I cakap okay. I won't mention the name. So I cakap dia, whatever I give, you give. Dia kata, okay uncle, whatever you give, we'll give. Even sampai the last semasa Ramadan tu semua I cakap okay, kita the first 20 days tu kita bagi so much lah. I won't tell you this thing. And then the last 10 days tu kita 10 times more. And dia cakap okay, for every million you put, I put 1 million. Without question. Dia baru convert. So recently I cakap dia lah, sebab dia kata I just clear income tax. Dia bawa duit dia masuk 1.6 billion ringgit. Dia bawa clear kan, income tax clear, okay you settle this thing, okay that means dia ada 1.6 billion ringgit. Okay, 36 years old. Dia kata you know what, everything you ask me to make sure I pay all these things, sedekah and all that, Alhamdulillah, dia punya business boom during COVID. So, nak cerita macam ni lagi, kalau you tak panggil benda tu miracle, dengan kepercayaan membayar sedekah. I'm not sure dia bayar zakat. I'm trying to get him to pay zakat. But I'm saying that zakat is also a form of sedekah. Tinggalkan zakat is obligatory. But you imagine seorang yang baru masuk Islam, baru berjinak dengan Islam, and then dia tanpa kira, dia cakap whatever you pay, I pay. And look at his the benefit. Ini sebab yang senang nak tafsirkan material benefit lah kan. Hey, no joke man, 1.6 billion during COVID. To me, that's the biggest miracle. I cakap, oh Masya Allah. Kan? You gain where everybody lost a lot. Pasal clearly is his sincerity untuk bersedekah. And what else if zakat? Sebab obligatory. Sedekah tak, but zakat is obligatory. So you do your obligation first. Bayar zakat first. Then more than that you bayar zakat. That's why I'm saying by that you should take 30% because other than zakat is sedekah. But you dalam otak you tu dah fikir macam because cabaran ni akan ada sampai you mati.
Because the more you pay, the more setan goda you. Yeah. From motorcycle to the thing, eventually to a house, eventually to a villa in Turkey. Yang million dollars. Sebab that's what it is. Setan akan bisa. You jangan cerita lah kalau 10 tahun you bayar zakat, 10 tahun, 11 tahun mungkin you dah, apa kerja bodoh aku buat ni? Mungkin. Kan? Kita istighfar lah. Istighfar dengan kita doa. Supaya kita dapat maintain this kind of thought. InsyaAllah. InsyaAllah. But that dugaan will always be you. But secara langsung, secara tak langsung, jangan you bayar zakat, okay, now I'm waiting for my habuan. No. Bayar zakat. Habuan you can come in form. In this case, dia monetary. Some people maybe in that case, dia sakit tapi tak seteruk. Mungkin dihindarkan jadi daripada kemalangan. Kita tak tahu. Betul. But percayalah, there is a benefit. Dan dia bukan transactional punya relationship kan. Kita tak boleh bayar dan kita expect untuk kita dapat something terus. Kalau nampak semua tu rasanya kutipan zakat kita dah lebih 1 bilion lama dah tu. Kalau bayar terus nampak benefit tu jatuh. Dah lama dah lebih 1 bilion. Okey, dengan berakhirnya jawapan daripada Datuk Kamarudin tadi dan juga Datuk Sri Siti, maka berakhirlah sesi BIS Jihad kita hari ini. Kami harap daripada pihak Lembaga Zakat Selangor bahawa semua yang hadir hari ini termasuklah saya sendiri mendapat sesuatu yang bermakna untuk kita bawa pulang, sama ada untuk kita praktikkan ataupun mungkin kita kongsikan pula kepada mereka-mereka yang tak dapat bersama kita pada hari ini. Seperti yang saya katakan awal tadi, pentas ini mungkin kecil, tapi manfaat yang kita perolehi dari atas pentas ini harapnya daripada Datuk dan Datuk Seri cukup besar untuk menjadikan kita semua semakin hampir ke arah menjadi insan besar yang juga berjiwa besar. Kalau boleh saya minta satu tepukan gemuruh buat kedua-dua ahli panel kita hari ini. Jadi segala yang baik itu dari Allah SWT dan segala kekurangan itu adalah kelemahan kami sendiri dan saya sendiri di pihak penganjur. Semoga kita semua bertemu lagi di lain hari dan waktu. Saya tutupi sesi perkongsian BIS Jihad kita hari ini dengan terima kasih kepada kedua-dua panelis kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon untuk